surat 285. Okey, yang tadi kita tengok jangka pendek kan, nak beli komputer tadi harga 6,000. Jangka pendek hanya melibatkan masa dalam masa 1 tahun lah kan, dia punya pelan kewangan 1 tahun. Jadi yang ni jangka panjang. Okey, bila pelan kewangan jangka panjang pun sama kan, jangka panjang sama jugalah kan, ia sama penting sebab kita nak capai matlamat kita. Okey, tujuan pelan kewangan jangka panjang adalah capai matlamat yang dirancang pada peringkat awal. Okey, dia mesti melibatkan melebihi 5 tahun lah. 5 tahun. Kalau macam Malaysia pun Malaysia pun dia bila dia macam kerajaan Malaysia kan, dia pun ada pelan kewangan untuk 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun kan, rancangan Malaysia. Kalau kamu pernah dengar lah, kamu belajar sejarah, rancangan Malaysia pertama, rancangan Malaysia kedua, ketiga, tu rancangan Malaysia tu adalah perancangan jangka panjang. Okey, kalau rancangan Malaysia yang pertama, kedua sampai ke berapa saya sekarang, cikgu tak ingat lah. Dia 10 tahun, setiap 10 tahun kerajaan Malaysia akan keluarkan perancangan untuk 10 tahun. Yang sama juga kalau dulu, kalau kamu pernah dengar, Malaysia pernah buat wawasan 2020. Wawasan 2020 tu adalah perancangan jangka panjang lah kan. Jadi bila dah habis 2020, kebanyakan dia punya matlamat tu untuk jadi negara maju tak tercapai lah kan. Jadi dia pun buatlah 2050 kan, 2050 kan, rancangan untuk wawasan 2050 dia buat pula 2050. Jadi kalau 2050 kamu mungkin sempat lah, kalau cikgu ni tak tahulah sempat ke tak kan. 2050 lagi 27 tahun 27 tahun. Okey. Pelan kewangan jangka panjang seperti pendidikan untuk anak, persaraan dan membeli rumah. Yang ni jangka panjang lah. Jadi anak tu sama juga. Bila dah ada anak ni, kita kena rancang lah. Anak kita nak belajar, nak masuk universiti, kena simpan duit macam mana. Yang penting kita buat perancangan. Sama juga pendidikan anak kan. Buat kita target dia masuk universiti. Tengok anak tak masuk universiti kan. Tak apa, janji ada perancangan. Bila dah anak masuk universiti tu, kita dah ada wang untuk itulah, untuk sediakan anak masuk universiti tu. Okey, pelan kewangan jangka panjang perlu ambil kira, oleh kerana dia melibatkan masa yang panjang, kena kira kadar inflasi. Kena ambil kira kadar inflasi. Mungkin RM10 hari ini tak sama dah nilai dengan harga dengan RM10 5 tahun lagi. Kalau RM5 sekarang boleh beli nasi, mungkin nasi sebungkus RM5. Mungkin 5 tahun lagi kita perlukan RM10 dah untuk beli nasi satu bungkus. Kemudian kita kena ambil kira kadar faedah. Okey, kadar faedah ni maksudnya kalau kita ada pinjaman kan, apa-apa pinjaman, bank dia akan kenakan faedah. Bila bank kenakan faedah, mungkin kadar faedah hari ni rendah. Jadi 10 tahun lagi kadar faedah yang bank kenakan jadi makin tinggi. Bila kadar faedah tinggi, maksudnya bayaran pinjaman kita bulan-bulan pun semakin tinggilah. Semakin meningkat. Kemudian kesihatan diri, kita kena ambil kira juga kesihatan diri. 20 tahun lagi kita masih sihat ke tak? Umur semakin naik, umur semakin meningkat, jadi kita punya kesihatan pun semakin
berkurang. Maksudnya boleh tak kita bekerja sama macam hari ni. Okey, semasa membina belang kewangan jangka panjang adalah lebih baik kita memulakan tabungan lebih awal kerana amalan ini selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan dengan cepat. Okey, jadi nak pelan kewangan jangka panjang ni, seelok-eloknya kita mula masa muda lagi lah kita mula. Contohnya untuk persaraan. Jangan kata untuk persaraan, memanglah untuk persara kan. Jangan pula umur 50 baru nak fikir. Umur 50 kita nak bersara umur 60, 50 umur 50 baru fikir. Nak simpan duit. Tu dah macam terlambatlah sikit lah. Sepatutnya daripada muda lagi. Bila daripada muda kita boleh buat simpan sikit-sikit lah. Okey. Pelan kewangan jangka panjang yang dibina berbeza ikut individu, pendapatan individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri membolehkan seseorang individu menyimpan simpanan bulanan yang mencukupi dalam tempoh masa yang lebih pendek. Kalau suatu hari nanti kamu berkahwin, kalau isteri kamu ataupun suami kamu bekerja, kena ambil kira semua tu lah. Pendapatan gabungan lah, kita gabung lah. Nak bayar rumah pun gabung kan. Nak bayar kereta pun kongsi. Okey, kita tengok contoh 6. Encik Syed dan isteri ini membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Okey, 6 tahun dia nak simpan duit untuk bayar pendahuluan kan. Bayar pendahuluan. Kalau beli rumah selalunya 10%. Kita kena bayar 10%. Kita kena simpan bagi pendahuluan 10% daripada harga rumah. Pendapatan mereka berdua adalah 8,000. Dia gabung ni lah. Dia gabung dah jadi 8,000 dan perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah 6,500. Dia punya pembelanjaan. Maksudnya 8,000 atau 6,500 ada lebihan 1,500 lagi lah. Okey, dia nak beli rumah 2 tingkat yang berharga 720,000. Allah. Kalau ikut ni dengan pendapatan 8,000 nak beli 7,200, kalau ikut logiknya memang tak lepas lah. Wang pendahuluan pun tengok 720,000, maksudnya dia kena dahulukan 72,000. 72,000, 10%. 10% ya. 72,000 dia kena simpan. Soalan A. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan untuk oleh Encik Syed dan isteri bagi mencapai matlamat tersebut? Dia nak simpan 72,000 dalam masa 6 tahun. Jadi 72,000 bahagi 6, 12,000 setahun. Jadi 12,000 bahagi dengan 12 pula. Maksudnya dia kena simpan 1,000 sebulan. Dia kena simpan 1,000 sebulan. Okey, bagi keluarga Encik Syed, jumlah simpanan sebanyak 1,000 sebulan boleh dicapai lah. Bagi mencapai matlamat jangka panjang tidak sukar kerana pendapatannya 8,000 kan. Dia punya pendapatan 8,000. Jadi nak simpan 1,000 memang boleh lah sepatutnya. Okey, soalan B. Adakah Encik Syed bijak dari segi pembelian rumah yang berharga 720,000? Berikan justifikasi anda. Okey. Jadi jawapan dia tidak bijak lah. Sebab dia kena cari wang pendahuluan 72,000. Walaupun Encik Syed boleh bayar duit pendahuluan 72,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar akan membebankannya kerana jumlah pembelanjaan adalah tinggi. Memang dia boleh simpan
72,000 ni dalam masa 6 tahun kan. Tapi dia punya, bila dia ada beli rumah tu, beli rumah tu, dia punya bayaran kepada bank tu, bayaran pinjaman tu tinggi. 720,000. Maksudnya dia akan sebulan dia kena bayar, kalau 600 lebih, 600,000 lah, dikatakan dia pinjam 600,000. Dia punya bulanan pun dah dekat dalam 3,000 bapak. 3,000 sebulan untuk bayar pinjaman. Jadi tu dah jadi membebankan. Okey. Seterusnya kita nak tengok kajian kes. Okey, kajian kes. Muka surat 286. Andaikan diri anda adalah perunding kewangan Encik Wong selaku